الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib memulakan khutbah dengan tajuk khutbah kita pada tengah hari ini, saya mohon tuan-tuan semua supaya dapat memberi perhatian di atas khutbah yang dibacakan dan mohon dapat dimatikan dan pembimbing masing-masing, dan juga bagi tuan-tuan yang masih lagi berada di luar, mohon dapat masuk ke dalam dewan dan memenuhi saf-saf yang ada di belakang hadapan. Dan juga adik-adik yang di atas, adik-adik yang ke bahagian atas, kalau boleh jangan bersembang dengan pakcik cakap ke atas ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, khutbah kita pada hari ini bertajuk kewajipan mengundi dalam pilihan raya. Dalam sistem politik hari ini bertepatan dengan konsep khalifah dan pilihan raya, syariat memberikan hak saksama kepada setiap rakyat memilih pemimpin mereka. Sehubungan dengan itu, memilih pemimpin dalam pilihan raya merupakan suatu kewajipan kepada setiap umat Islam. Tujuan pilihan raya adalah untuk memastikan urusan umat diputuskan mengikut undang-undang dan mewujudkan peluang kepada semua untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan. Sistem demokrasi itu sendiri adalah timbul dari prinsip syura. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amruhum syura bainahum, yang bermaksud dan sekalian mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Disebabkan pernyataan setiap umat Islam dalam saf kepimpinan sesuatu yang tidak mungkin, maka dilaksanakan konsep perwakilan, iaitu memilih wakil di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat atau Parlimen. Sistem perwakilan ini adalah diterima syarak berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara qauliyah, iaitu perkataan, atau fi'liyah, iaitu perbuatan. Umat Islam mesti memilih wakil mereka yang akan melaksanakan kuasa politik umat Islam di negara ini. Umat Islam adalah kumpulan majoriti di negara ini. Di pundaknya adalah kuasa bagi menyerahkan kuasa politik kepada individu Islam atau golongan dalam masyarakat yang diyakini akan menjaga agama Islam dan umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, esok kita akan mula mengundi dan ada beberapa nasihat syarak yang disertakan di dalam khutbah kita pada tengah hari ini. Iaitu yang pertama, setiap rakyat Malaysia yang telah cukup umur untuk mengundi wajib memainkan peranannya dengan keluar mengundi, kerana Dewan Parlimen memiliki kuasa bagi menentukan kerangka, dasar dan hala tuju negara. Oleh itu, pastikan wakil yang dipilih adalah calon yang bermanfaat bagi memelihara kesucian dan kedudukan agama Islam, hak umat Islam dan hak rakyat berbilang bangsa seluruhnya. Oleh itu, umat Islam mesti mengangkat orang-orang yang berkelayakan, yang akan membuat ketetapan bagi kemaslahatan dan mengelakkan kerosakan, sebagaimana kaedah fiqh, iaitu
darul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih. Yang ini bermaksud menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Yang kedua, pengundi wajib memilih orang yang memiliki keimanan kepada Allah, berilmu, berakhlak dan beramal soleh. Apatah lagi, pengundian merupakan persaksian yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus syahadata lillah. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Yang ketiga, tidak memilih calon yang mewakili parlimen dari kalangan orang Islam yang memiliki sifat melakukan maksiat secara terang-terangan, memusuhi Allah, Rasul dan orang yang beriman. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara atau kaedah memilih wakil, iaitu yang pertama, memilih orang yang paling kelayakan, iaitu menurut Islam ialah yang paling bertakwa dan mampu memikul tanggungjawab wakil dan suara rakyat, komitmen dengan kewajipan agama dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhat. Kaedah yang kedua, memilih orang yang paling ringan bahayanya di antara dua orang yang berbahaya, sesuai dengan kaedah fiqh yang menegaskan iza ta'aridal mafsadatani ru'iyya a'zamuhuma dararan birtikabi ahaffihima. Yang bermaksud, apabila bertembungnya dua mafsadah, ini kerosakan, maka dipelihara atau ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaedah yang ketiga, seorang pengundi tidak boleh mengubah pilihannya daripada memilih calon yang lebih layak kepada calon yang kurang layak dengan dorongan fanatisme, hubungan keluarga atau kepentingan tertentu. Sekiranya dilakukan, berarti dia mengkhianati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga kaedah yang digariskan dalam khutbah kita pada hari ini. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, seorang pemimpin Islam wajib sentiasa berjuang membela rakyat, sentiasa mensejahterakan rakyat dan mengurus keperluan dan kehendak rakyat yang berhemah dan berhikmah, adil dan saksama. Pemimpin hendaklah menjadi pelindung dan pembela rakyat yang lemah dan sentiasa memimpin rakyat ke jalan kebenaran dan menegakkan syariat. Kezaliman pemimpin sangat berpotensi membinasakan rakyat. Apabila pemimpin tidak amanah, berpotensi memusuhi Allah, Rasul dan syariat Islam, maka pemimpin sebegini tidak layak dipilih, kerana bukan sahaja mudarat kepada umat Islam, bahkan akan memudaratkan masyarakat dan negara seluruhnya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah." Dia bermaksud, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Hakikatnya, jika dilantik pemimpin yang zalim, bukan sahaja pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan, tetapi rakyat yang membuat pilihan dan mandat juga akan ditanya dan dipersoalkan kenapa tugas kepimpinan itu diberikan kepada mereka yang tidak jujur dan amanah. Menurut Hasan Al-Basri, imam yang adil sebagai penegak tiap-tiap yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang rosak, menguatkan tiap-tiap yang lemah, membela tiap-tiap yang teraniaya dan melindungi tiap-tiap yang susah. Pemimpin mestilah adil dan tidak fasik, dan dipilih daripada orang yang mempunyai sejarah hidup dan akhlak yang baik. Mereka mestilah orang yang berilmu dan berpengetahuan tentang syariat Islam. Mereka mesti boleh memberikan tauladan yang baik, dicontohi dan dihormati. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengundi adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Ia adalah untuk membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab. Jika pemimpin dipilih tidak tepat, tidak layak, maka kepentingan masyarakat dan negara tidak dapat diberi keutamaan sewajarnya. Dan umat Islam mesti melaksanakan sistem perundangan dan permuafakatan yang menjamin kemakmuran rakyat dan negara.
Pilihan raya adalah satu cara yang penting bagi memenuhi kewajipan ini. Demikian prinsip memilih wakil rakyat atau ahli parlimen yang tetap dan layak, yang tepat dan layak adalah satu kewajipan berdasarkan kaedah fiqh, ma la yatimul wajib innahu bihi fahuwa wajib. Yang bermaksud sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya maka ia menjadi wajib. Hadirin yang hormati Allah sekalian, bagi menghadiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa tausiah untuk renungan kita bersama. Iaitu yang pertama, kita sebagai umat Islam wajib keluar mengundi untuk menentukan masa depan Islam, negara dan umat. Sesiapa yang mengabaikannya dianggap berdosa melanggar perintah dan suruhan Allah. Jangan melantik pemimpin yang tidak amanah dan tidak berupaya menjaga Islam dan syariatnya. Begitu juga Islam melarang menyokong pemimpin yang meminta jawatan dan mendapatkan jawatan melalui cara yang tidak baik dan tidak mampu berlaku adil. Yang ketiga, masa depan umat Islam dan negara adalah di tangan kita semua. Memilihlah dengan ilmu dan kebijaksanaan, bukan dengan logik akal, amarah, dendam dan permusuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق الله العظيم. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk mengurunkan, dan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Surah Al-Anfal ayat 60. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka
ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم آل من عون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, jadikan kami di antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Ya Allah, serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah, jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, hindarilah kami daripada semua musibah dunia dan siksaan akhirat. Selamatkan kami daripada malapetaka alam seperti bencana bah dan banjir besar yang sering melanda kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau-lah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihal bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.